InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas tentang tajuk kelebihan bersedekah dan bersikap pemurah. Dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Kita lihat pada matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Abbas bin Abdul Azim Al-Anbari قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونحيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الهجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. Hadis rawahu At-Tirmizi, maksudnya telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul Azim Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami An-Nadr bin Muhammad Al-Jurashi Al-Yamami, telah menceritakan kepada kami Ikramah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Abu Zumail daripada Malik bin Marsad daripada bapanya daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau berbuat ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Engkau memimpin orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalanan merupakan sedekah. Dan engkau menuangkan air dari baldimu ke baldi saudaramu juga sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-1956. Hadis ini berstatus hadis sahih. Dalam hadis ini Rasulullah ulang sebanyak 6 kali perkataan sedekah. Rasulullah khususkan setiap perbuatan itu, Rasulullah sebut senyum, khususkan sedekah. Tunjukkan jalan, sedekah. Memimpin orang yang penglihatan orang buta lah, kata sedekah. Rasulullah khususkan, Rasulullah sebut satu-satu bahawasanya perbuatan-perbuatan ini satu perbuatan yang cukup baik, yang cukup dan amat digalakkan. Rasulullah ulang perkataan yang sama, sedekah 6 kali dalam 6 situasi yang berbeza. Nak bagi tahu bahawa setiap perbuatan ini memang ada nilai khusus bagi dia. Special lah. Pengenalannya, kita tengok apa pengenalan sedekah itu dari segi bahasa dan istilahnya. Dari segi bahasa, sedekah ini adalah perkataan serapan daripada bahasa Arab, yakni sadaqatun. Jadi bahasa Melayu dia menyerap. Bahasa Arab ni nanti kalau kata pinjaman lah. Dia tukar jadi kata serapan yang bermaksud pemberian kepada fakir miskin dan lain-lain dengan ikhlas. Dari segi istilahnya pula, ulama menyebut
Ya, sedekah ini sebagai pemberian semata-mata untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memberi maksud pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Kalau dibatasi waktu dan jumlah tertentu, dia dipanggil zakat. Ya, kalau zakat fitrah ni dia dibatasi waktu dalam bulan Ramadan sahaja. Adapun zakat-zakat yang lain pula dia terbatas kepada waktu dan juga jumlah. Tetapi sedekah dia tidak ada nilai, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan nilai. Itulah sedekah, maksud lebih luas lagi lah. Sebab tu amat digalakkan bagi mereka yang mana tidak lagi capai ataupun tidak lagi sampai ataupun tidak lagi layak dikenakan zakat, maka perbanyakkanlah sedekah. Kan? Seorang dia kata, aku ni gaji berapa je, B40 nak sedekah apa? Nak zakat apanya? Tak, diri sendiri pun tak lepas. Tapi banyakkanlah sedekah. Sedekah itu bukannya kata mesti nilainya banyak. Ya, sedekah itu apa yang kita bagi dengan sukarela. Ya. Jadi sedekah lebih luas pengertian dia lah daripada sekadar zakat maupun infak. Kerana sedekah tidak hanya bererti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Kalau zakat kita lebih berfokus pada harta lah, sama ada wang, duit ataupun emas. Ya. Adapun sedekah ini dia bukan tertakluk pada harta sahaja. Sedekah juga membawa erti dari sudut tenaganya, buah fikirannya. Tapi kita tak boleh kita kata sedekah buah fikiran pula. Ya, kita sebut kita bagi pandangan. Tapi istilahnya sedekah tu, memberi sesuatu. Ya. Dan juga kita kata, aku hari ni aku sedekah tenaga kat masjid. Tak jadi. Kita kata menyumbangkan tenaga. Tapi pengertiannya masih lagi dalam kelompok sedekah. Cuma bila sebut sedekah itu yang kita faham secara umumnya duitlah. Ya, duitlah. Sebab tu bila mana Rasulullah cerita tentang bab sedekah ni, maka orang-orang miskin, fakir miskin, dia mengadu pada Rasulullah, dia mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, engkau selalu cerita tentang orang yang menafkahkan harta mereka ke jalan-Mu. Ya, contohnya dalam surah Al-Baqarah pun sebut, ya, orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seumpama dia ni, ya, seperti mana setangkai gandum, yang pada tangkai gandum itu ada tujuh lagi tangkai kecil, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Kan? Begitu banyak yang pahala orang sedekah ni. Kami yang miskin ni mana nak mampu nak bersedekah? Ya. Maksud miskin pada nama Rasulullah itu ialah makan pun tak ada. Makan pun tak ada. Maka Rasulullah kata apa? Engkau pun boleh bersedekah. Sama ada kau bagi sumbangan tenaga. Ya, kalau tak ada sumbangan tenaga tu mula Rasulullah sebut, kau sedekahlah apa yang kau ada. Apa yang kami ada? Kami ada 3 biji tamar dia. 3 biji kurma kat rumah. Ya. Tak apalah kalau kau ada 3 biji, kau bagi sebiji. Tak boleh, sebab sebiji tu untuk keluarga, anak-anak. Tak boleh nak bagi, tak boleh bagi juga. Ya. Maka kau sumbanglah tenaga kau, apa yang boleh bantu orang. Kalau tak boleh bantu orang juga, apa kau nak buat? Kau jangan menyusahkan orang. Itu pun kira sedekah juga. Tidak menyusahkan orang pun termasuk dalam kelompok sedekah. Sampai macam tu sekali, pengertian sedekah tu luas. Ya, rasa-rasa kalau tidak boleh membantu, jangan menyusahkan. Itu pun kira masuk dalam sedekah juga tu. Luasnya tak? Dalil Al-Quran dan Al-Hadis seperti mana dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam
dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah Ta'ala bagi tahu orang yang bersedekah pada malam dan siang hari. Kenapa sebut pada malam dan pada siang hari? Sebab pada malam hari orang tak nampak kan? Pada siang hari orang nampak. Tapi Allah Ta'ala kata tidak ada masalah. Ya, sama ada dia sedekah secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tapi ikut faham kita pula, sedekah tersembunyi itu bagus tak? Sebab orang tak nampak, orang pun tak tahu berapa nilai yang kita bagi. Tapi sedekah terang-terangan ni pada kita tengok dia ni macam nak menunjuk-nunjuk je, dia ni macam nak riak je, kan? Sedekah depan orang ni, tunjuk kat orang ni. Jadi sekiranya seandainya orang itu dia bimbang, ya, sekiranya dia sedekah bagi orang nampak, dia risau takut hati dia ni berubah, takut-takut ada sifat riak dalam diri dia dah, maka dia pun tak payahlah bagi terangan, bagilah secara sembunyi. Kadang-kadang dia bagi sumbangan itu, dia bagi tahu kepada imam, kepada kursi masjid, ya, atau imam tak payah sebut nama saya, ya. Saya bagi bantuan ni, sebut kalau nak bagi, kalau orang tanya juga, bagi tahu je hamba Allah je lah, tak payah bagi tahu nama saya pun. Tapi imam tu tahu siapa dia dah. Sebab dia tak mahu, dia takut, dia tak nak show off pun. Ada orang macam tu. Ada orang yang memang bagi dia terang-terangan. Ya, terang-terangan ni dia ada dua. Pertamanya, kalau dia sedekah secara terang-terangan dengan tujuan untuk riak dan menunjuk-nunjuk, memang tidak ada nilai lah. Jadi tak payahlah. Ya, makin takut kalau dia kata dia sedekah terang-terangan, takut dia nak ada perasaan riak, maka eloklah sedekah secara sembunyi. Tetapi sekiranya dia tujuan sedekah secara terang-terangan itu nak menggalakkan orang lain juga bersedekah. Tujuan dia sedekah tu dia nak motivasi orang lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada harta, saya bukan nak kata saya banyak harta tuan-tuan, tapi saya sumbangkan ini supaya nak galakkan tuan-tuan, supaya kita sama-sama bantu. Jadi saya bersedekah ni bukan nak menunjuk, tapi saya nak pergi galakkan tuan-tuan. Ya, sebab saya pun bukan pendapatan tinggi sangat, saya ni bukanlah gaji tinggi sangat, tapi sebab saya fikirkan benda ni untuk kepentingan kita bersama, saya infakkan harta saya. Okey ya, selamat lah. Sebab apa dia nak menggalakkan orang supaya sama-sama bersedekah, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang yang dikatakan riak, orang dikatakan orang yang takabur tadi, dia tak masuk. Dia termasuk dalam kumpulan yang Allah Ta'ala sebut dalam dalil ni, dalam surat Al-Baqarah ni, iaitu orang yang bersedekah secara sembunyi ke ataupun terang-terangan pun, kalau dia sedekah lillahi ta'ala dan dengan tujuan untuk mendapat redha Allah SWT, dia tidak termasuk dalam kumpulan yang disebut bagi orang yang riak, orang yang mungkar, dan dia tak masuk. Selamatlah dia. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Maksudnya, apabila telah meninggal dunia seorang manusia, iza matal insan, dalam matan hadisnya lain sebut iza mata ibnu Adam, ya, tapi dia bermaksud samalah, ya. Apabila telah meninggal dunia seorang manusia, makanya in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, terputuslah daripada amalannya kecuali 3 perkara, yang mana 3 perkara ini, ya, dia tidak terhenti di dunia. Dia masuk kubur pun dia punya akaun pahala tetap berjalan selagi mana, ya, dia guna pakai, lagi mana benda tu berlaku. Apa dia? Pertamanya sedekah jariah dia. Dia sedekahkan, bayang tuan-tuan, orang yang sedekahkan duit untuk beli kapet, beli kipas, so kedabak ni kan, ada sumbangan, duit kita pun ada sumbangan dekat situ dah.
selagi mana berpusingnya kipas ini, selagi mana wujudnya kipas ini, makanya selagi itulah kita akan dapat pahala walaupun kita ni telah meninggal dunia. Itu pertama, sedekah jariah. Ya, selagi mana dimanfaatkan benda yang kita sedekah tu. Kan? Wih, mahal sangat kipas ni, 40,000 nya, aku tak mampu. Betul lah. Tak mampu, kita buat apa kita mampu. Sediakan slipper ya untuk orang tandas. Belilah slipper 3-4 pasang tak. Letak dekat tandas tu, orang boleh pakai. Berapa ringgit je, tak sampai 20 ringgit kot. Ya, beli yang murah-murah ya. Ataupun ya, mudah tuan-tuan. Kadang-kadang tandas masjid khususnya lah, kita buat masjid lah. Kadang-kadang kita masuk tandas tu, tak ada tempat nak sangkut seluar pun. Dah, orang dah nak memerut dah ni. Kan, mana nak sangkut ni, mana nak sangkut ni kan. Kelam kabut ni, mana cari tempat nak sangkut ni. Kan? Maka kita belilah tempat penyangkut seluar tu, yang boleh sangkut kat pintu je. Oh, sen ni benda tu, pergi DIY boleh. Ya. Kita pergi tandas, membuat tandas. Sebab kita dah mengalami benda macam tu, kita tak nak orang lain kena ke tak? Tengok, oh, tak ada ni. Kita pun keluar tandas tengok. 5 pintu tak ada tak? Balik singgah kedai RM2 ke, kedai DIY sekejap, beli tempat sangkut seluar yang sangkut tu kan, 5 lai tempat tu kan, patah balik ke masjid, letak belah. Jangan tulis nama pula tuan-tuan. Takkan tempat sangkut seluar pun tulis nama, sumbangan daripada haji sekian-sekian pula, tak payahlah. Kita ni nak amal jariah kan, tak perlu, tak ada benda pun. Biar benda tu remeh tuan tak? Pada kita, alah sangkut seluar lah, memanglah alahai. Cuba kita alami benda macam tu tengok. Nak memerut dan tak tahan tak? Tiba-tiba dah masuk dalam bilik air, entah buku ni dah buka tangga semua dah. Alamak, mana nak sangkut ni tak ada kan? Kita tahu. Jadi ya, kita beli tempat tu, dapat manfaatkan pada orang. Kos tak mahal pun. Tidak sedap tak sampai RM5 pun benda tu dah. Kita kira ada berapa pintu. 5 pintu, kita beli 5. 10. Kan? Tak mampu, beli 1 pun tak apalah, letak lagi. Kan? Jadi kadang-kadang orang sebut tentang sedekah jariah ni, dia memandang benda yang besar-besar. Aircon, kipas besar tu TV, kapet, tak. Lagi kita yang ada nak ni, kita tengok, kita cuba cari tengok apa benda lagi yang tak ada lagi. Apa benda lagi yang aku boleh bantu untuk memudahkan orang. Kan? Untuk slipper tadi kan, tempat sangkut seluar tadi kan. Nah, ataupun kita beli sabun cair lah, letak dekat tengok tandas tak ada dah kan. Kita beli letak satu tempat lelaki, satu kat tempat perempuan. Pula. Kan? Lagi mana orang pakai lagu terdapat. Kan? Lagi tuan-tuan tu, minyak atar. Kan? Kalau orang infak kan, dia beli minyak atar pasal malam ke mana-mana pergi, beli-beli nak letak situ. Siapa-siapa yang pakai semua dapat. Tu orang kata, kita kena bijak dalam bab pelaburan ini, bukan pelaburan dunia, pelaburan akhirat. Jadi dengan sedekah jariah ini, satu pelaburan yang bijak ya, untuk kita bawa bekalan di hari akhirat esok. Yang keduanya, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia ada ilmu, dia sampaikan ilmu tu pada orang. Tuan-tuan tak bayang kan, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, yang jauh pada kita dekat 1000 tahun lebih dah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Hari tahun Imam Syafi'i lahir, wafatnya Imam Abu Hanifah. Berapa jauh kita dengan diorang, dah 1000 tahun dah. Bayangkan tuan-tuan, kitab yang mereka karang tu, yang dipakai sampai hari ini, dan ajaran yang mereka bawa tu diguna pakai sampai hari ini. Ya, pengikut mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Ya, padahal tuan punya badan dah tak ada. Tapi ilmu mereka tu dimanfaatkan. Ya, rasanya sampai kiamat lah tu. Bayangkan tuan. Kan? Orang kata senyum dalam kubur tu. Ya, sebab ilmu yang mereka curahkan pun dimanfaatkan hingga ke hari ini. Diguna pakai dalam semua bidang, khususnya bidang ilmu fiqh lah. Kan? Bab solat, bab zakat, bab apa semua, empat mazhab ni. Ya, empat imam ni dah. Ilmu yang memanfaatkan. Ya, kita tak adalah sebut macam tu, ya aku ni siapalah. Okey. Tapi sekurang-kurangnya kita batlungkan pada orang tentang perkara yang baik-baik. Ajaran yang baik-baik. Kita dapat manfaat daripada kuliah kita dah. Balik sampaikan pada orang rumah. Dah, esok pergi tempat kerja, sembang kat tempat kerja, cerita tentang manfaat kita dapat. Ngalakkan orang tu buat dah. Maka bila kita sebut macam ni, dia buat, kita pun dapat.
Ya. Dan yang ketiganya dengan atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Betul zuriat kita lah, iaitu anak-anak kita ini. Sebab tu kenapa pentingnya didikan agama, sebab nak bagi dia faham bahawa hubungan kita dengan anak kita bukan sekadar di dunia, tetapi dia bawa ke akhirat. Kalau di dunia anak-anak kita memerlukan doa kita lah, doa ibu bapa. Ketika ibu bapanya hidup, anak-anak memerlukan doa daripada ibu bapa. Ya, hatta budak sekolah lah, daripada sekolah nak pergi sekolah cium tangan mak, cium tangan ayah. Nak pergi masuk ke dewan peperiksaan, cium tangan mak, cium tangan ayah. Ambil scroll ijazah atau pentas, cium tangan mak, cium tangan ayah. Dapat kerja dah, mak doakan saya mak, nak interview hari ni kan. Doakan mak pun doakan dah. Dia buat solat hajat apa dia kasih semua dah. Ayah pun doakan juga dah. Kan? Doa mak ayah ni. Bila mana mak ayah meninggal dunia, maka mak ayah pula memerlukan doa daripada anak-anak. Ini dalilnya. Kan? Doa anak-anak yang soleh. Kalau mak ayah tidak menyediakan anak-anak, maksud menyediakan itu ialah tidak memberi didikan agama, kefahaman agama kepada anak-anak. Agak-agak anak-anak tu nak doakan tak untuk mak ayah. Silap-silap kubur, tanah kubur merah lagi, dah berebut reta dah. Dah bergaduh dah dalam bumi, dah putus silaturahim. Mak ayah meninggal dunia, anak-anak putus silaturahim. Kenapa? Merajuk, kan? Rumah ni patut dapat pada sekian-sekian, tak dapat pada dia. Tak puas hati dia lah, bergaduh sana gini dah. Dapat ikut faraid, tak puas hati juga, geram lah, bergaduh. Jadi macam mana tuan? Ya, kita ingat kita kumpul harta banyak-banyak ni, esok kita mati, kita bagi siap-siap pada anak, selesai masalah. Dia tak selesai tuan. Sebab dalam diri manusia ni dia ada sifat loba, sifat tamak. Kan? Bagi cara faraid pun tak puas hati juga. Dia bukan dapat lebih, aku dapat sikit. Tak adil ni lah, tak betul juga. Sebab harta tuan. Jadi bila kita didik anak-anak kita dengan didikan agama, ya, anak-anak faham tentang agama, anak-anak faham tentang perbahagian harta dalam Islam, tak ada timbul isu lah, dah faham, tak ada nak gaduh-gaduh lah. Siap boleh bertolak ansur lagi pula. Tak apalah dik, abang memang dapat lebih, abang dapat ni 1/2 daripada harta ni, tapi tak apalah, sebab kesian tengok adik pun gaji lah, ambil bahagian abang, ambil kat adik. Orang yang faham agama, dia tahu memang dia dapat lebih, tapi harta dia pun banyak, dia pun dah senang berbanding dengan adik perempuan dia ni yang dapat sikit. Suami pun kerja driver je, kan? Maka dia kata tak apalah, ambil hak abang, ambil. Lepas bagi faraid dah, ambil. Kau ambil abang je, tak ada masalah. Tanah yang abang dapat, ambil, kau ambil. Manfaat kalau benda tu. Ni kalau kita didik anak-anak kita kefahaman agama. Sebab tu banyak kan berdoa, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, bagi kami kefahaman agama, ya Allah, dan bagi kami kefahaman dalam untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Minta kepada Allah lah. Ni, ya, hadis riwayat Muslim dan juga Imam Nasa'i, juga At-Tirmizi serta Abu Daud. Banyak ulama hadis meriwayatkan hadis ni. Terangannya, sedekah menjadi antara amalan yang paling berat dilakukan, khususnya manusia yang tidak suka berkongsi harta dengan orang lain. Betul. Kadang-kadang dalam poket kita ni ada duit banyak pun, seluk-seluk juga nak sedekah depan tabung ni, seluk-seluk cuba cari kat mana duit biru tadi ya, dicampur dengan merah, campur dengan hijau, kan? Nak cari yang biru juga, kan? Seluk-seluk pun ni, tak rasa-rasa lagi, tak rasa-rasa lagi, tu pegang-pegang lah. Orang duk parti tengok ni, nak parti tu lama sangat, cabut keluar jugalah. Alamak, merah, aku niat nak bagi biru kan. Sebab tu, sebab syaitan macam tu, dia, kita buat baik, bagus dah, tapi tak, dia tidak akan putus asa, dia nak bagi kita tak puas hati juga, dia nak bagi kita ni tak ikhlas juga, dia nak bagi kita tak ikhlas juga, kan? Dia main ragu-ragu macam tu. Sebab itulah bila mana orang nak bersedekah, tuan-tuan cuba fikir macam tu je, walaupun RM1 je pun, tapi dia makin keraguan hati ni, rugi engkau, miskin engkau, RM1 ni, Allah rugi, kan? RM1 ni macam-macam kau dapat,
Sampai macam tu, setan punya perangai dah. Padahal kita nak bagi RM1 je pun, tapi tak kerakuan. Kan? Jadinya kita elakkanlah. Kan? Kerahkan hati bagi je lah. Seluk-seluk merah-merah pun merah lah hadap je. Sebab Allah akan ganti balik. Duit yang disedekah itu Allah Ta'ala gunakan istilah qardun. Qardun ni ialah pinjaman. Ya, Allah bukan ambil hak dia balik. Tak ambil hak balik, tapi Allah kata pinjam. Duit yang kau sumbang tu aku pinjam. Jadi Allah pinjam ni bukan maksudnya Allah bagi RM1 balik, tak. Allah pinjam kita RM1, Allah Ta'ala akan bagi lebih daripada tu. Takkan mungkin RM1. Dan takkan mungkin kadang-kadang kita fikir bagi RM1 Allah Ta'ala bagi balik dalam bentuk kewangan, tak. Allah akan ganti balik dalam bentuk keperluan kita. Apa yang kita perlukan. Kan? Engkau perlukan kebahagiaan, engkau perlukan ketenangan, engkau perlukan anak-anak yang baik, engkau perlukan isteri yang solehah, engkau perlukan kawan-kawan yang beri nasihat. Ini yang kau perlu. Padahal sedekah RM1 je pun, tapi Allah ganti dengan benda lain. Engkau perlukan tempat kerja yang selesa, engkau perlukan bos yang baik, engkau perlukan majikan yang bertimbang rasa, engkau perlukan pekerja-pekerja bawahan yang mana ambil berat tentang kerja dia. Ini yang kau perlukan. Jadi Allah Ta'ala akan penuhi keperluan kita dengan kita sumbang sedekah tadi tu sikitnya hal. Ya. Jadi janganlah berkira. Namun bagi orang yang beriman, yang memahami konsep sedekah itu, dia akan meyakini bahawa sedekah adalah amalan terpuji. Ia bukan hanya mampu menyucikan diri dan harta, bahkan pahalanya berkekalan hingga ke hari pembalasan. Pada umumnya, bersedekah ialah satu amalan sunnah yang banyak disebut dalam ajaran Islam. Ia adalah satu pemberian ikhlas yang sebenarnya menandakan tahap keimanan seseorang sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT. Amalan bersedekah tidak terhad hanya kepada orang yang berharta. Sebaliknya, orang Islam yang tidak memiliki harta pun boleh bersedekah berdasarkan kemampuannya, asalkan ia lahir daripada hatinya ikhlas. Amalan sedekah meskipun pada logik matematiknya akan mengurangkan sebahagian hartanya apabila diberikan kepada orang lain, namun sebenarnya ia tidaklah sedemikian dalam pandangan Islam. Kalau ikut ilmu matematik, betul, kita sedekah duit, berkurangan harta kita, betul. Tapi segi sudut Islamnya tidak. Yang kita nampak betul segi mata kasar kita. Saya dah sebut tadi dah. Kita mungkin sedekah RM1, RM10, RM50, tapi Allah Ta'ala akan penuhi keperluan hidup kita. Kan? Perlukan kebahagiaan, ketenangan, ini yang Allah bagi. Yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tengok orang susah. Kadang-kadang kita tengok kawan kita diuji. Sahabat kita, saudara kita diuji lah. Kesusahan. Ya. Pada kita mungkin kita anggap bersabarlah sebab ini ujian bagi engkau. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ia adalah ujian bagi diri kita. Sebab Allah nak tengok saudara kau susah ni, kau boleh bantu tak? Dia betul, dia diuji dengan ujian tersebut. Kita diuji dengan ujian, engkau mampu tolong, kenapa kau tak tolong? Engkau mampu tolong dia, kenapa kau tak tolong? Kita diuji itu iman kita. Kita tahu dia susah, ya, Allah Ta'ala uji kita, kita boleh bantu ataupun tidak. Dalam hadis Rasul kita dah baca, orang yang meringankan kesusahan saudaranya, Allah Ta'ala akan ringankan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita tengok orang diuji dengan kesusahan, sebenarnya bukan dia diuji, sebenarnya kita yang diuji. Sebab Allah nak tengok, engkau dah tengok benda ni, kau dah nampak masalah ni, kau boleh bantu ke tidak? Ataupun kau hanya berdiam diri je, hanya mengatakan kesian, itu tiga boleh lah, kesian. Ya, tapi sebenarnya tu ujian kita. Terus mana seseorang dimurahkan dengan bersedekah saja, dia apa? Seseorang murahkan terhindar dari bencana, panjang umur, mencegah daripada kematian buruk, su'ul khatimah, atau dalam keadaan tidak beriman, su'ul khatimah tadi, ia membawa rahmat, sedangkan itu membawa rahmat. Kita mengundang rahmat Allah Ta'ala. Sedekah ia dapat menghapuskan sebab sombong, takabur, serta menunjuk-nunjuk pemberiannya. Ini tadi
sedekah ialah kita perkongsian kita, bukan suruh kongsi banyak. Pertama sedekah ikut kemampuan kita lah. Kemudian zakat pula bukan suruh bagi banyak, 2.5% sahaja daripada nilai kita lah. Tak, ikut pada dia punya nisab nahau dia. Jadinya bukan suruh bagi semua. Ya, jadinya dengan kita bersedekah itu sebenarnya, ya, kita telah membasuh hati kita. Kita menyucikan hati kita daripada sifat sombong, takbur. Sebab ada sifat belas dalam diri kita. Maksudnya kalau kita masih boleh bersedekah tu tuan-tuan, bermaknanya hati kita ni masih lembut lagi. Tak? Masih lembut lagi lah. Allah Ta'ala bagi ruang untuk hati kita ni, ada ruang untuk diisi dengan perkara kebaikan. Masih ada lagi lah. Selain memperoleh kebaikan di dunia, amalan sedekah juga menjanjikan kelebihan di akhirat. Sesungguhnya mereka yang rajin bersedekah akan mendapat naungan daripada panas terik di mahsyar. Tempat manusia akan dihimpunkan dan mendapat pendinding daripada api neraka. Antara golongan yang dapat duduk bawah arasy Allah, mendapat lindungan, ya, pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah SWT. 7 golongan ini antaranya ialah mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Ini jalan tadi. Apa maksudnya? Dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan dia tak bagi tahu orang pun. Tahu-tahu dia selesai masalah. Tak, tahu-tahu selesai masalah. Ya. Macam pengalaman di Kuala Lumpur tu tak? Di bulan Ramadan kan kadang imam bagi tahu siap-siap, fungsi masjid bagi tahu tuan-tuan, kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita punya bil elektrik memang confirm naik tuan-tuan. Biasa kita punya bil elektrik biasa 2,000 je tuan-tuan. Tapi bila masuk bulan Ramadan dia pecah 5,000 tuan-tuan. Jadi kepada tuan-tuan yang nak menyumbang untuk mengurangkan, membantu pihak masjid membayar bil elektrik ni, sebab bulan Ramadan ni kita buat qiyamul, kita buat tarawih sampai malam, ada tadarus lagi tuan-tuan, memakai banyak elektrik, aircon buka aje. Jadi elektrik mana kan? Tak. Mari minggu depan urusi umumkan terima kasih kepada hamba Allah yang telah menyelesaikan masalah bil elektrik masjid kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Selesai dah tuan. Umum hari ni, minggu depan urusi umum selesai. Kan? Kadang-kadang bila masuk cuaca panas, tuan-tuan, mandakan sekarang ni cuaca panas tuan-tuan, kalau ada siapa mana-mana pihak yang sudi untuk menyumbangkan botol air mineral tuan-tuan untuk penggunaan jemaah kita tuan-tuan, terutamanya pada hari Jumaat, cuaca panas tak, makanya dapatlah ni. Cakap macam tu je, petang tu lori sampai hantar, berkatun-katun air mineral. Siapa bagi? Hamba Allah bagi. Ya. Tadi kita tak dapat banyak, dapat sikit pun tak apa, dah meringankan kesusahan. Itu kata tadi tak. Sebab apa? Bersedekah itu dia akan menjadi pendinding di akhirat esok, menyelamatkan kita daripada api neraka. Pengajaran hadis. Yang pertamanya senyuman. Ada 6 poin tadi kat situ. Pertama saya sebut tentang senyum. Senyuman kepada sesama insan merupakan sedekah. Senyuman merupakan salah satu bukti keimanan dan ketakwaan seseorang, dan ia merupakan jenis sedekah paling ringan yang akan memberatkan timbangan pahala kita di akhirat nanti. Ini orang kata paling mudah lah senyuman. Sebab tu muka tuan-tuan, muka kita ni kan, memang kadang-kadang memang muka kita secara aslinya memang muka masam ya. Ada orang macam tu. Tapi latih-latih diri dah senyuman. Kan, terutama kadang-kadang pagi hari tak, kita masuk tempat kerja kita, kalau masuk-masuk dah mencuka tak, kena pula kita ni bos, ada pangkat kan, habis orang bawah pakai alamak hari ni bos semua tak bayar kan. Senyum, pergi mana-mana pun senyum, sedekah. Sebab apa? Dengan senyuman itu akan terpautnya silaturahim. Senyum je, belum cakap lagi, tak sebut apa-apa lagi, senyum. Jumpa orang lain senyum, belum bagi salam. Tak, berselisih dengan orang, senyum. Tak bagi salam lagi lah besar pula. Dan ini yang kata tadi lah, dengan senyuman saja. Ya, jadi banyakkanlah kita ni orang kata, murahkanlah senyuman. Tak, murahkan senyuman. Sebab itulah, kurangkan manis pada minuman, lebihkan manis pada senyuman. Barulah tak kena kencing manis. Tak?
Dia tak? Kurangkan manis pada minuman, lebihkan manis pada senyuman. Tak ada senyum. Okey, dah. Maka ada orang tu dijauhkan kita daripada penyakit kencing manis. Tak? Senyum. Ini senyum manis kat mana? Gula lebih. Tapi tak senyum muka ni kurang kan? Tu masalah lah. Yang keduanya, melaksanakan amal ma'ruf dan melarang daripada perbuatan kemungkaran, juga sedekah. Allah SWT telah memberi pujian kepada orang yang menjalankan tugas ini sebagai sebaik-baik ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan? Suratul Ali Imran pun sebut. Sebaik-baik umat di atas muka bumi ini. Inilah pengajaran yang Allah SWT berikan kepada mereka yang melaksanakan kerja amal ma'ruf dan nahi munkar, iaitu orang mengajak orang melakukan kebaikan. Kempen tuan-tuan. Kita alhamdulillah syukur kita dapat istiqamah datang masjid. Nah, kita kempen pula jiran sebelah rumah kita, jiran setaman kita, jiran kawan-kawan kerja kita, kempen mari masjid. Sebab apa? Kadang-kadang orang ni dia nak kena ketuk pintu hati dia. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk istiqamah datang ke masjid. Alhamdulillah, syukur banyak. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kan? Orang taman kita yang masih lagi belum terbuka hati datang masjid, kita kena pergi tuan-tuan. Sembang dengan dia lalah kali. Haji, malam ni ada kuliah kat masjid ni kan. 8 jom pergi. Kali pertama lah. Ada apa Haji? Pergi dulu. Pergi, you go first, I go second lah. Ataupun I go last lah. Hari pertama tak pergi lagi. Dan kali jumpa lagi lah. Sembang lagi. Sembang lagi. Ji, malam ni dia kuliah Haji. Malam Jumaat. Jom kita pergi dia. Tak apa. Tak apa. Tapi dalam hati dia, dalam fikiran dia akan fikir. Dia ni dah 2 kali dah jemput aku pergi masjid ni kan. Ya. Takkan tak terbuka lagi nak pergi. Kan? Kali ketiga tu, tarik tangan dia. Ji, free malam ni, free. Haji tunggu kat rumah, saya datang ambil. Kita bersama semua pergi. Orang ni tuan-tuan, kenapa orang tak nak datang masjid? Orang tak nak datang masjid sebab dia takut ketagih. Dia takut ketagih. Biasanya orang yang susah nak pergi masjid, bila Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk datang ke masjid, dia susah nak lepas. Dia akan seronok datang masjid. Sebab bila dia datang ke masjid, dia akan dapat satu ketenangan yang tidak ada di kedai kopi, tidak ada di rumah, tidak ada di tempat memancing, tidak ada tempat rider. Tak ada. Dia punya ketenangan lain macam. Tak. Sebab tu orang yang datang masjid ni, kalau dia susah nak tidur tuan-tuan, datanglah ke masjid. Dengarlah kuliah, insya-Allah boleh tidur. Kan? Susah nak tidur kat rumah. Betul tuan-tuan. Tak ada masalah. Kan? Dapat sakinah, ketenangan. Ya. Yang ketiga, sedekah apa lagi? Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Ini kerana kita telah membantu memudahkan urusan, kesusahan dan keresahan saudara kita yang tercari-cari arah tujuannya. Sudah pasti Allah SWT akan memudahkan jalan untuk kita di akhirat nanti. Yang keempat, memimpin orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Lihatlah kewujudan orang upaya OKU di sekeliling kita dah. Bantulah mereka menguruskan kehidupan mengikut kemampuan masing-masing. Wujudkan budaya kasih sayang terhadap golongan OKU. Begitu juga apabila melihat golongan OKU, orang kurang upaya ini menunggu giliran untuk berurusan, kita boleh mendahulukan mereka agar dapat diselesaikan lebih segera. Apatah lagi jika melihat golongan OKU berdiri dalam pengangkutan awam, utamakan mereka terlebih dahulu dengan menawarkan tempat duduk kita kepadanya. Tanpa melihat status, bantulah mereka atas dasar sifat prihatin dan sesama insan. Sebab tu sekarang masjid-masjid pun banyak dah yang mana dikempenkan mesra OKU. Tempat wudu untuk OKU. Naik tangga ada jalan untuk OKU dah. Alhamdulillah dah. Yang kelimanya, sunnah yang kelima, menyingkirkan ranting, batu dan halangan di jalanan merupakan sedekah. Orang yang membuang halangan ranting yang berduri di tengah jalan yang dilaluinya agar tidak mengganggu orang lain, kerana itu dia dimasukkan ke syurga, kerana ia adalah satu sedekah. Perbuatan membuang sampah di jalanan seperti yang sering diamalkan oleh segelintir masyarakat kita, walaupun sekadar sehelai tisu, beg plastik, sebotol air mineral atau satu tin minuman yang sudah kosong, menunjukkan bahawa kita sebenarnya telah mewujudkan halangan di jalanan.
Buang sampah, buang tisu, dah dapat benda tu remeh je. Sedangkan serendah-rendah iman itu membuang halangan di jalanan. Yang keenamnya, menuangkan air dari baldimu ke baldi saudaramu juga sedekah. Inilah sifat tawaduk yang perlu kita contohi. Ada orang yang tidak mengutamakan diri apabila mendapatkan sesuatu yang dihajati. Bila mana kita melihat ada orang yang lebih memerlukan, maka dia memberi keutamaan kepada orang tersebut. Contohnya di jalan raya. Apabila ada orang lain ingin masuk ke lorong kita, ya, bila mana kita memandu di jalan raya, seboleh-bolehnya kita takkan cuba menutup ruang itu. Tak nak bagi dia potong, tak nak bagi dia masuk. Padahal jalan tetap sesak di hadapan dan tidak akan beri kesan pun jika kita memberi ruang kepada satu atau dua kereta untuk masuk. Kesimpulannya, yang pertamanya, Islam menggalakkan umatnya supaya suka bersedekah kerana ia akan mengeratkan hubungan silaturahim antara yang memberi dengan yang menerima. Orang yang suka bersedekah sama ada nilainya sedikit ataupun banyak akan menghindarkan dirinya daripada api neraka. Yang keduanya, orang beriman digalakkan bersedekah walaupun dengan suatu nilai yang amat sedikit kerana tidak didapati yang lain. Apa yang adalah bagilah. Dan sedekah itu akan menjadi perisai daripada api neraka nanti. Yang ketiganya, oleh itu janganlah berkira-kira untuk bersedekah dan memberi sedikit rezeki kita kepada golongan yang memerlukan. Ulurkanlah sedikit bantuan dan sedekah dengan kudrat yang ada. Paling mudah dan ringan, senyumlah, kerana sombong itu sifat yang tidak disukai Allah SWT, bahkan menjauhkan punca rezeki. Yang keempat, setiap mukmin juga perlu sentiasa ingat, sedekah paling besar pahalanya adalah apabila dia berada dalam keadaan sihat dan berasa sayang terhadap hartanya, maka pada waktu itu jangan bertangguh lagi untuk bersedekah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, alhamdulillah saya bahaskan hadis ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan membahas tajuk yang keempat pula, iaitu hati yang baik dan bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.